Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam siaran Garasi TV untuk 12 hari bulan November, sesi malam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang petang tadi bersama dengan Garasi untuk sesi 3 petang, macam 3.30 petang. Macam biasa kita berkongsi banyak mengenai hal-hal isu semasa. Termasuk saya jelaskan tadi adalah mengenai perang Arab-Israel. Perang Lubnan Israel pada 12 hari bulan Julai hingga 14 hari bulan Ogos 2006. Saya jelaskan juga bagaimana wujudnya kem-kem pelarian Palestin yang banyak di Jordan, di Lebanon, penyatuan Hizbollah yang dianggap sebagai sayap ketenteraan masyarakat Syiah di Lubnan yang bergabung dengan pejuang Palestin yang berkubu sebagai pelarian di Lubnan. Perang yang panjang daripada tahun 1958. Kemudian bagaimana pula senjata begitu banyak dalam bumi Lubnan yang akhirnya mencetus ke satu lagi peperangan, iaitu Perang Sivil 1975 hingga 1990, di mana Kristian Falangis bergabung dengan tentera Israel, berperang dan menentang Hizbollah, Syiah dan juga masyarakat pejuang Palestin Islam yang menjadi pelarian di Lubnan. Itu sangat complicated. Dan tak heranlah Lubnan daripada tahun 75 hingga sekarang masih lagi dianggap negara yang dipenuhi dengan krisis. Walaupun keamanan dicapai pada 1990, tapi Lubnan sebuah negara yang maju dan pernah dianggap sebagai Swiss di Asia Barat, negara yang menghadap lautan Mediterranean, yang pernah menjadi destinasi pelancongan yang sangat popular di kalangan orang Eropah satu masa, akhirnya merudum dan terjerumus ke kancah kemasyaratan ekonomi dan perang saudara. Itu tadi kita bual panjang dan terima kasih kepada lebih 800 penonton yang setia, dan saya pun gembira juga kerana view after live juga mencecah 20,000. Satu angka yang semakin baik pada sebelah petang, dan sebagai tanda terima kasih kita belanja combo perempuan tadi, menguntung mereka yang menantikan petang tadi, kerana 26 pasang seluar biru-biru semua, saiz kecil-kecil dan saiz untuk wanita saja. Khusus untuk wanita itu adalah combo barangan wanita yang kita dapat dan kita jual pada harga RM280 harga combo. Dan kerana in one shot semua sold out, jadi Garasi Jack akan cuba mendapatkan, boleh dapat Jack kita akan masukkan combo tu kira-kira 200 helai lagi bagi mendapatkan 100 helai combo untuk terus belanja kepada penonton wanita. Sebab Sabtu atau Ahad kita akan turunkan khas sesi petang combo belanja wanita, iaitu 200 helai seluar berarti 100 pasang combo dengan harga istimewa. Dan saya dah minta pada Jack select yang biru dan juga yang cantik saja, kerana orang wanita ni dia tak pandai main, bukan tak pandai, tak sesuai dia nak main karakter jin penjahat, jin pengganas ni. Mereka akan pakai jin yang begitu flower dan sangat lemah lembut sesuai dengan wanita. So insyaAllah Sabtu dan Ahad, bagi anda yang ingin mendapatkan barangan jeans wanita, sertai sesi 3 petang, sebab kita tak bawa ke sesi 8 malam kerana kita nak khususkan petang lebih kepada trafik wanita. Dan juga terima kasih kepada saya nak insert sekarang. Terima kasih kepada mereka yang mengundi petang tadi, kita capai cepat tadi. Anda lihat sekarang ni ada 40 pasang Nike. Ini bukanlah bundle, ini adalah collector's item pre-love milik Chef Iskandar. Chef Iskandar adalah host bagi Garasi TV at Mama Delight. Chef nak minta test sama ada buyer tak nak cari kasut-kasut ni. Dia ada lebih kurang 140 pasang item, manakala 540 pasang lagi adalah koleksi canvas biasa. Ini Converse yang dia dapat. Dia punya barang gundi bukan vintage, dia main adalah Converse semasa, terutama daripada koleksi LeBron. Nike Allah Akbar. Dia main semuanya daripada koleksi Nike LeBron. Jadi dia banyak. Ni atas ni pun ada yang saya tunjuk ni saya pun tak reti ni Air Jordan. Saya memang dah tulis Air Jordan. Ini rasa saya LeBron yang tadi dia dah beritahu ini adalah LeBron dipanggil sebagai gold yellow. Dan ini pun saya rasa LeBron ni dia duduk cerita malam-malam kat saya tentang Air apa semua kelebihan kasut-kasut ni. Dia berhajat untuk melepaskan beberapa jumlah. Jadi saya malam ni saya hanya perlukan 20 vote je, kata kami nak Nike ataupun yes Nike ataupun steady Nike ataupun jual Nike. Dapat saja 20 berarti esok kasut ni akan diletakkan harga dan akan diturunkan mengikut jumlah yang Chef Is rasa dia nak jual. Sebab dia ada beritahu ada collection dia yang macam Jordan ni maybe dia tak jual, tapi dia kata maybe dia jual, tengok macam mana. Jadi
Kejap lagi kita akan OOTD. Numbers kita sedang bersembang dulu. Numbers belum sampai. Saya pun memang sentiasa akan OOTD. Berapa view kita ada sekarang? 478. Saya akan share dulu dengan saudara mengenai beberapa perkara yang berlaku hari ini. Saudara tak tahu, kalau saudara kata terus jual je, kita akan jual sebab angka dah tinggi. Tapi kalau saudara adalah trafik yang masuk biasanya untuk mendengar perkongsian, saya akan beritahu kata besok petang pukul 3 kita akan berkongsi tentang perkembangan terkini perang. Saya kata akal kalau sejengkal, jangan bercakap berdepa-depa. Kita ni bercakap kadang-kadang macam kita tahu banyak benda, tapi akal kita sejengkal. Jadi dalam Facebook, kalau kita masuk tu kita rasa macam kita tahu sikit je benda tu, jangan komen panjang-panjang, sebab kalau akal sejengkal, komen ni cakap berdepa-depa, jadi bodoh lah nampaknya. Orang dah tahu budak ni sejengkal je akal dia. Jadi setiap kali kalau kita nak, sebab saya kata orang Melayu dia suka jump in atas satu benda dengan perception. Sebagai contoh petang tadi saya warning. Saya kata sebelum saya habiskan ceramah saya mengenai perjalanan ke Lebanon, saya akan menyebut banyak benda tentang kasih sayang Hizbullah pada saya. Maksudnya bila berjalan di kawasan yang sniper selalu tembak orang tu, saya kata kepada Abdul Walid, orang yang menjadi ketua Hizbullah yang mengiringi saya, bila saya sampai sana, Komander Hizbullah Ali bin Muhammad Hassan kata, sebab dia ni adalah saudara kita dari Malaysia, walaupun dia orang Syiah dan saya Sunni. Dia kata, Walid, kamu jaga dia, apa-apa terjadi kepada 3 orang ni, kamu bertanggungjawab. Jadi Walid ni adalah seorang belajar di Itali, sangat suka bergaya sebab dia adalah anak Palestin yang dibesarkan di Itali. Tetapi apabila dia berjumpa dengan beberapa pemimpin Palestin kata dekat dia balik dan berjuang. Dia nak balik Palestin tak boleh, dia balik ke Lebanon. Bila dia balik ke Lebanon, dia menjadi orang Palestin yang berjuang bersama dengan tentera Hizbullah. Jadi saya warning siap-siap, nanti kalau saya sebut Hizbullah, saya sebut kata saya pergi ke rumah mereka bersolat, mereka solat dulu, saya solat kemudian. Saya berjalan dengan mereka, kami tidak bertekak. Mereka solat jamak, saya biar dia solat jamak dan saya solat sendiri. Bila saya nak berjalan di sempadan, dia iring. Dia kata snipers akan datang dalam jenis peluru. Kalau dia menggunakan senapang ni akan dibawa angin datang. Dia dah kaji dah, saya berjalan. Jadi dia kata jangan tinggalkan keadaan ni macam ni. Supaya bila saya buat stand up untuk mengatakan inilah tanah Israel. Dia kata kalau sniper tu guna 3 jenis senjata, 3 jenis peluru ni tak akan sampai pada saya dan kena 3 orang ni. Jadi bila saya bercerita membesar-besarkan kasih sayang orang Hizbullah pada saya, jangan tanggap kata saya mempromosi Syiah. Saya warn awal-awal sebab di Malaysia ni tak boleh dengar. Orang Malaysia ni dia tengok tin dia cop. Dia ni baik ni pergi ikut Hizbullah. Tu Zainal balik tu mentaliti dia mentaliti Syiah. Itu yang saya kata kalau akal sejengkal. Maksudnya awak tak lalu pengalaman tu, awak tak pernah berjumpa, tak pernah berdiskusi dengan orang Syiah, tak pernah berjalan dan duduk serumah dengan mereka, makan dan minum dengan mereka, dan awak bukan pula ulama pun kalau awak nak mencerita apa tentang Syiah dan Sunni ni. Jangan komen sebab itu cakap sejengkal. Kalau cakap sejengkal, nak komen yang memerlukan pengetahuannya itu berdepa-depa, jangan komen, nanti nampak bodoh. Macam saya, kalau orang tanya saya tentang American football, saya komen lawak je. Saya kata komen dulu saya main lama, tapi orang suruh saya berhenti sebab saya seorang je skor. Berarti komen saya gurau. Taklah nampak komen saya tahu sikit-sikit sejengkal saya nak komen berdepa-depa. Masalah dalam Facebook ni, saya tengok juga Facebook Garsi ni, minta maaf lah saya cakap pada tuan-tuan kan. Saya lebih suka kalau tuan-tuan bagi satu pandangan yang orang lain dapat ambil renungan. Jangan bagi satu pandangan yang menjadi bahan cemohan. Dalam hidup kita ni, biarlah satu perkataan kita ni jadi macam satu benih pokok. Waktu kita buang perkataan tu, dia hanyalah satu biji pokok, satu biji benih. Bila dia tumbuh, di mana orang bawa fikir, satu perkataan je saya bagi tahu kat saudara. Kasih tu biar berpilih-pilih. Tak apa, simple je macam baling biji. Tapi saudara balik fikir, apa Abang Zainal maksudkan? Dia tumbuh menjadi pokok tu menghasilkan buah-buah tu ranum dan dapat dimakan ramai orang. Macam itulah saya komen sebab saya tak suka Facebook Melayu ni. Sebab yang selalu banyak bercakap orang yang akal sejengkal. Lepas tu dia pergi cakap, komen macam dia tahu benda tu berdepa-depa. Saya hidup ni dalam ketakutan. Sebenarnya ketakutan macam mana? Katalah sebagai contoh lah, arwah Datuk Zam tu, Tan Sri Zam saya jumpa dia. Saya tak pernah buka mulut kecuali Tan Sri Zam tanya pandangan saya. Nal, you rasa macam mana keadaan Malaysia sekarang ni? Barulah saya bagi pandangan. Bererti di tempat yang saya jumpa orang yang sangat cerdik, telinga adalah emas, lidah adalah suasa. Bererti waktu tu banyak mendengar sebab nilai yang paling baik adalah mendengar apabila orang bijak bercakap. Kalau kita cakap ni rugi sebab cakap kita suasa je. Kalau kita pergi pula jumpa satu orang yang kita rasa kita nak menyampaikan ilmu kepada dia,
Lidah adalah emas, telinga adalah suasa. Maka banyak bercakap, dengar. Bagi pandangan banyak kepada dia supaya cakap kita memberi manfaat kepada dia. Okey, saya tak mau panjang cerita. Pendek saja jawapan dia tentang kalau akal sejengkal, jangan cakap berdepa-depa. Sebab takut nanti yang sejengkal tu orang tahu bahawa bodohnya budak ni. Okey? Supaya saudara tak dipanggil kuih lapis. Dibuang selapis, ada selapis. Dibuang selapis, dipanggil orang Kedah bodoh macam kuih lapis. Dibuang selapis, bodoh lagi. Dibuang selapis, bodoh lagi. Jadi bodoh macam kuih lapis. Habislah, kita akan pergi kepada jualan jeans. Sebab saya masih menunggu tamu. Tamu mungkin on the way. Saya akan naik dulu item. Saya tak tahu dia orang komen nak apa, Jack. Tak ada komen. Berapa ribu, berapa ratus view sekarang? Okey, 742 kasut dah buat dah. Okey, dapat lebih 20 kasut. Okey, banyak nak, berarti besok kita akan naikkan kasut ni dalam item yang Is akan lepas per day 10 pasang, per day 10 pasang, per day 10 pasang. Mungkin saya lepaskan 5 pasang pada sebelah petang dan 5 pasang pada sebelah malam. Okey, supaya trafiknya adil. Okey, saya nak bagi tahu kata barang di belakang masih ada item sebenarnya banyak. Ada orang komplain. Bila saya tunjuk gambar Nike tadi, tu dah tak ada barang lah nak jual tu. Ada juga yang macam tu. Item banyak. Saya tak keluarkan semua barang kepala sekarang. Satu, pertama adalah kerana saya nak bagi ruang semua orang belanja dulu barang yang biasa-biasa. Barang gundi Johor ada dekat saya dah lama dah. Maksudnya kalau saya sebut gundi Johor ni adalah item yang datang 300 bawa ke 1000. Ada barang dia, tapi kita tunggu sampai saya kata dekat Jack. Jangan tembak barang yang melampau-lampau. Time kita nak bersama dengan orang untuk bagi tahu kata sedikit kekecewaan kerana bajet. Dan bajet pun masih dibentang. Tunggu sampai 17 voting. Kalau undi bajet 17, diluluskan bajet yang orang rasa gembira. Sebab bajet yang ada hari itu bacaan kali kedua. Jadi mungkin bajet tu dibaca semula bagi bacaan kali ketiga dan ada perubahan. Dan perubahan tu mungkin menggembirakan rakyat setelah kerajaan yang membentangkannya mendengar perbahasan yang dibuat oleh pihak pembangkang. So tunggu tengok sampai 17 hari bulan. Bajet yang dibaca bagi kali terakhir, vote-nya tu dilulus ataupun tidak. Itu saja. Jadi saya naikkan item biasa-biasa. Tak perlulah sindir macam tak ada barang dah. Saya bawa barang Nike ni sebab Is simpan banyak. Saya kata, Is takkan tak nak jual sampai 700 pasang. Jual lah. Is kata ada kau orang nak beli. Saya test dulu. Malam ni saya buat test. Petang tadi saya preview test. Malam ni saya test. So rupanya ramai orang nak mencari Nike dan nak tengok juga di bidar pada harga berapa. Kalau makan cekak kata orang utara. Makan cekak ni maksudnya cukup dengan jumlah kocek kata Abang Mat. Bila beli jangan ikut hati. Hati ni nak semua ilusi tinggi main bandar ni. Beli ikut poket. Tengok berapa poket ada. Mamat kata pegang dengan poket yang ada. Barang pun cantik, baik, rasa mampu pakai, rasa jadi, bayar. Okey?